يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Demikian juga kaum Ad telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Tak kala saudara mereka Nabi Hud berkata kepada mereka, hendaklah kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah, yang diutus oleh Allah kepada kamu. Oleh itu takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan-bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan suatu tujuan yang baik. Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya. Dan apabila kamu memukul atau menyeksa, kamu melakukan yang demikian dengan kejam bengis. Oleh itu takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatnya yang kamu sedia mengetahuinya. Diberinya kamu binatang-binatang ternak yang biak serta anak pinak yang ramai, dan taman-taman yang indah permai, serta mata air yang mengalir. Sesungguhnya aku takut bahawa kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar, huru-haranya. Mereka menjawab, sama sahaja bagi kami, sama ada engkau beri nasihat pengajaran atau engkau tidak menjadi dari orang-orang yang memberi nasihat pengajaran. Segala apa yang engkau katakan ini hanya adat kebiasaan orang-orang dahulu kali. Dan kami pula tidak akan diseksa. Akhirnya mereka mendustakan Rasul itu. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mau beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, Dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Masih lagi dalam penafsiran surah Syu'ara. Surah yang ke-26 pada juzuk yang ke-19. Bermula daripada ayat 123 sehingga ayat 140. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah yang keempat. Itu kisah Nabi Hud AS bersama dengan kaum. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Allah Ibrahim AS, kisah Nabi Allah Nuh AS, maka ini kisah keempat, kisah Hud. Apakah rahsianya dibawa kisah Hud AS sesudah kisah Nabi Nuh? Kerana apabila kaum Nabi Nuh yang lama menyembah berhala, yang merupakan kaum pertama yang menyembah berhala, sehingga Allah mengutuskan Nabi Allah Nuh bagi berdakwah kepada mereka selama 950 tahun. Mereka engkar dan degil, maka Allah binasakan dengan ribut, taufan dan banjir yang besar. Akhirnya manusia kembali pada agama tauhid. Golongan yang terselamat bersama dengan Nabi Nuh dalam bahtera membina satu tamadun baru dalam kehidupan manusia dengan kembali menyembah Allah yang esa. Sehingga ia berlalu dalam satu tempoh yang panjang, maka bermulalah kesesatan pertama sesudah taufan Nabi Nuh atau banjir Nabi Nuh yang dilakukan oleh kaum Nabi Hud AS yang dikenali sebagai kaum Ad. Sebab itu kalau kita perhati dalam Quran, bila dibawa kisah Nabi Nuh, maka dia akan diikuti dengan kisah Nabi Hud. Kerana kaum Nabi Hud atau dikenali dengan kaum Ad, mereka lah yang pertama menyembah berhala sesudah Nabi Allah Nuh AS membersihkan dunia ini daripada berhala. Di mana kita tahu bahawa dalam
sejarah agama dunia. Ia bermula dengan manusia mentauhidkan Allah. Kemudian berlaku penyesatan selepas 1000 tahun. Daripada tempoh Nabi Allah Adam diturunkan ke muka bumi. Lalu berlaku penyembahan berhala hampir 1000 tahun. Sehingga datang yang dilalui oleh Nabi Allah Nuh AS. Membenteras kelompok dan golongan ini sehingga mereka binasa. Kemudian tidak ada lagi agama berhala. Tetapi sesudah sekian lama, kaum Ad yang merupakan daripada cucu cici anak Nabi Allah Adam AS, anak Nabi Allah Nuh AS bernama Sam. Maka berlakulah kesyirikan pertama sesudah Nabi Allah Nuh AS. Sebab itu rahsia kenapa bawa kisah Hud selepas kisah Nabi Nuh AS. Dan kita tahu Nabi Allah Hud AS ialah Nabi yang berbangsa Arab. Ada 5 Nabi yang berbangsa Arab. Yang pertama Hud AS. Yang kedua Nabi Allah Saleh. Dan yang ketiga Nabi Allah Shu'aib. Yang keempat Nabi Allah Ismail. Dan yang kelima Nabi Allah Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka Allah bawa kisah ini. Kerana kawasan yang didiami oleh kaum Ad dilalui oleh pedagang-pedagang musyrikin Mekah. Dan mereka mengetahui kewujudan kota tersebut yang juga dikenali sebagai kota Iram. Selain dikenali sebagai kota Ahqaf. Perkataan Iram maksudnya ialah bandar yang mempunyai tiang yang besar. Manakala perkataan Ahqaf daripada perkataan Haqfun, Ahqafun memberi maksud khemah-khemah yang bertiang besar. Di mana kaum Ad merupakan kaum yang pertama yang diberikan kepandaian dalam membina bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan tinggi, istana-istana yang tersergam indah. Kerana secara fizikal kaum Ad ini ialah kaum yang terbesar dalam sejarah manusia. Al-Imam Al-Qurtubi, demikian juga Imam Ibn Jauzi menyebut dalam tafsir masing-masing. Sebahagian pandangan para ulama menyatakan bahawa kaum Ad ini dalam Quran jelas sebut mereka ni kaum yang tinggi, perkasa, besar. Tapi berapa tinggi mereka? Sebagian mereka mengatakan yang paling tinggi di kalangan mereka ialah 100 hasta. Yang paling rendah di kalangan mereka ialah 60 hasta. Walaupun tidak disebut berapa ukuran mereka, tetapi dalam Al-Quran menyebut mereka ini kaum yang tinggi. Kaum yang besar. Sesuai dengan ketinggian dan besar mereka, lalu mereka membina satu tamadun yang besar. Bangunan-bangunan yang besar yang dikenali sebagai Iramadzatil Imad, iaitu kota Iram yang mempunyai tiang-tiang besar. Kalau kita tengok rumah besar, bangunan besar, kita akan dapati tiang-tiangnya mesti besar. Untuk support, untuk menyokong binaan tersebut. Orang-orang kaya menjadi tradisi mereka, bila mereka membina rumah agam, maka tiangnya mesti besar. Kaum pertama yang membina tiang-tiang besar ini, yang mereka binakan istana mereka, yang mereka binakan bangunan-bangunan mereka dengan tiang besar ialah kaum Ad. Kaum Ad dimusnahkan kerana kesombongan. Mewarisi penyakit iblis yang sombong. Dan menentang dakwah Nabi Allah Hud AS. Baik, kita lihat apa yang Allah sebut dalam kisah ini. Kerana kaum Ad disebut dalam Quran lebih kurang 13 kali. Maka ini di antara apa ataupun Ad ini disebut. Allah berfirman, "Kadzabat Adunil mursalin." Telah mendustakan kaum Ad akan seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Sama macam ayat sebelum ini. Bila kita sebut tentang kaum Nabi Nuh mendustakan semua rasul-rasul. Walhal hakikatnya mereka cuma mendustakan Nabi Hud. Kenapa Allah menyebut mereka mendustakan semua rasul? Kerana semua rasul membawa ajaran sama. Mendustakan salah seorang Nabi ini berarti mendustakan semua. Kerana mereka semua membawa perintah Allah supaya manusia menyembah Allah. Dan menjauhi sekutu ataupun berhala. Sebarang sekutu. Kata Allah, "Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun." Ketika mana saudara mereka,
Ayat yang sama macam kisah Nabi Nuh. Maksud saudara di sini ialah saudara satu nasab. Kerana Nabi Hud di kalangan mereka. Jadi Nabi Hud pun Nabi besar. Nabi yang tinggi. Sama dengan kabilah Ad ini. Kerana Nabi Hud AS daripada kabilah Ad. Maka kerana itu disebut saudara mereka kerana mereka punya nasab keturunan. Ala tattaqun, tidakkah kamu takutkan Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin. Aku rasul yang amanah dengan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan kepada kamu. Fattaqullah, kerana itu takutlah Allah dengan penderhakaan kamu. Takutlah Allah dengan menyekutukan Allah dengan sembahan berhala-berhala kamu. Diriwayatkan kaum Ad menyembah 3 berhala utama. Berhala yang bernama Samud, yang bernama Samad dan bernama Habbak. Ini 3 berhala besar yang disembah oleh mereka. Bayangkan mereka ni kaum besar, mereka juga membina berhala besar. Sebab itu menjadi tradisi penyembah berhala untuk membina berhala besar. Yang pertama membina berhala besar ini kaum Ad. Akhirnya umat akhir zaman ni, kalangan yang menyembah berhala, cuba untuk buat berhala sebesar-besarnya. Pacaklah kat mana-mana. Sebagaimana di China mereka buat berhala Buddha paling besar. Sebagaimana di Brazil mereka buat berhala Nabi Isa AS. Sebagaimana kita kat Malaysia pun ada berhala besar. Maka pembinaan berhala-berhala besar ini warisan daripada kaum Ad. Yang terkenal membina berhala-berhala besar. Untuk mereka menyembah dan mengagungkannya. Fattakullah. Kerana itu hendaklah kamu takutkan Allah. Wa ati'uni, taat aku. Artinya untuk kamu bertaubat, untuk kamu melepaskan diri kamu daripada kemurkaan Allah SWT, maka hendaklah engkau mengikutiku. Mentaati perintahku, apa yang aku suruh dan apa yang aku larang. Nescaya keadaan kamu akan menjadi elok. Kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi Allah Hud AS berkata, sebagaimana semua Nabi-Nabi berkata, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dakwah ini bukanlah kerana aku meminta sesuatu habuan dunia daripada kamu. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tetapi kalau aku dapat, ia daripada Tuhan sekalian alam. Semua para Nabi, mereka akan mengajak kaumnya untuk takut pada Allah. Semua para Nabi dan Rasul, mereka amanah dalam menyampaikan perintah Allah. Semua para Nabi dan para Rasul, mereka ini mengajak manusia mentaati mereka. Kerana mereka diutuskan bagi membimbing manusia bagaimana mentaati Allah. Seorang tidak mampu mentaati Allah tanpa melalui jalan Nabi dan Rasul. Tidak boleh. Umpama begini, kita boleh tak pandai tanpa cikgu. Siapa hari ini dia pandai tanpa cikgu? Tak akan ada orang kata saya pandai tanpa cikgu. Siapa pun nak pandai, dia mesti ada cikgu dia. Wa imma dalam bab akademik, wa imma dalam bab teknologi, wa imma dalam bab pertukangan kekraftangan, mesti ada cikgu. Kita akan tanya orang pandai, siapa ajar awak? Kalau kita jumpa orang pandai-pandai, antara soalan kita tanya, siapa ajar awak? Sebab itu fitrah. Semua orang kena ada guru. Kalau hal dunia, kita tahu perlu pada guru, apa tak lagi hal akhirat. Seorang itu pula ada guru. Sebab itu para Nabi mengisyaratkan, kami guru kamu. Fa'ati'uni, dekkan itu kamu kena taat aku. Habis Nabi-Nabi, siapa pula gurunya? Allah SWT. Yang mewahyukan kepada mereka. Pertama, mereka diberikan kecerdikan yang bersifat fitrah. Kerana semua para Nabi, mereka ini fatanah, cerdik. Cerdik para Nabi bukan cerdik sebab belajar dengan orang. Berbanding kita ni cerdik dipanggil muktasab. Muktasab maknanya kita usaha. Jadi cerdik. Kita baca buku banyak, kita buat latihan banyak, lalu kita pun jadi cerdik. Para Nabi, kecerdikan mereka bukanlah muktasab. Bukan diusahakan. Kalau kecerdikan para Nabi diusahakan, maka semua orang boleh jadi Nabi. Tetapi kecerdikan para Nabi ini adalah pemberian, gifted. Atau disebut sebagai fitri, fitrah. Para Nabi alaihimussalatu wassalam memang dijadikan sifat mereka cerdik, fatanah, yang ini bijaksana. Maka ini para Nabi alaihimussalatu wassalam, sebab itu bila diturunkan wahyu pada mereka, mudah mereka faham.
mudah secara fitrah mereka. Sebagaimana Allah tunjukkan sebahagian kita, ada sebahagian kita, walaupun kita ni kecerdikan kita bersifat muktasab, dia ni kena usaha. Tapi ada orang dia usaha sikit je, dia dapat banyak ilmu. Kerana Allah beri dia ada beberapa talent, bakat dia ada. Dia ada malakah. Yang ni kebijaksanaan semua jadi dia. Ada orang dia kena latihan banyak sikit, maka dia pun okey. Tetapi para Nabi tidak. Para Nabi bukan melalui muktasab ataupun iktisab. Walau usaha ikhtiar tak ada. Dia anugerah Allah. Kerana membezakan dia dengan manusia yang lain. Kemudian Nabi Hud AS mencela mereka dalam 3 perkataan, 3 perkara. Selain daripada mereka menyembah berhala, selain daripada mereka menyekutukan Allah, ada penyakit-penyakit lain mereka ada. Kerana sejarah menunjukkan siapa pun yang menyekutukan Allah, maka akan ada penyakit-penyakit lain. Wa imma penyakit homoseks macam kaum Nabi Allah Lut AS. Wa imma penyakitnya suka merompak macam kaum Nabi Allah Syuaib AS. Wa imma penyakitnya suka menindas orang miskin macam kaum musyrikin Mekah. Perhambaan. Setiap yang melakukan perkara syirik, dia mesti ada kerosakan lain yang dia buat bersama dengan syirik. Tak ada yang syirik lalu baik semua hal, cuma syirik je. Tak mungkin. Kerana siapa pun yang melakukan syirik kepada Allah, dia akan buat kejahatan-kejahatan yang berlawanan dengan fitrah. Sama ada fitrah manusia ataupun kita namakan yang melanggar kebiasaan manusia ataupun kezaliman pada manusia. Sebab itu kita tengok negara-negara yang kononnya yang tidak beriman pada Allah, kita kata dia maju, dia bagus, akhirnya apa dia buat? Dia menghalalkan perbuatan rogut, menghalalkan perbuatan zina, menghalalkan perbuatan homoseks, menghalalkan riba, menghalalkan judi, yang semua ini kerosakan manusia. Artinya syirik, dia tak akan berdiri dengan satu kejahatan itu. Akan bersama dengannya kejahatan-kejahatan yang lain. Maka Nabi Allah Hud AS menyebut 3 kejahatan lain kepada kaum Ad. Yang pertama, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Iaitu sifat mereka ini membazir melampau. Mereka membina bangunan-bangunan tinggi hanya untuk menunjukkan kemegahan mereka. Alamat kekuatan mereka, kemuliaan mereka, kekayaan mereka, kebanggaan mereka. Mereka lakukan sebagai permainan atau menzahirkan kemuliaan mereka bukan kerana hajat. Maka hari ini kita tengok benda yang sama berlaku kepada dunia akhir zaman. Dan ini disebut dalam tanda-tanda kiamat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tanda kiamat yang berlaku pada umat Muhammad, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membina bangunan tinggi tanpa faedah. Bina bangunan tinggi tak salah. Tapi membinanya tanpa faedah itu salah. Kenapa membazir besar? Kenapa kaum Ad ni bina bangunan besar-besar? Masing-masing ada duit, kaya. Kerana kaum Ad ini dilimpahkan pertama dengan kekayaan harta benda, yang kedua dengan kekayaan anak pinak. Mereka ni anak ramai. Sebab anak automatik jadi pengikut paling setia. Anak ramai, harta banyak. Dan mereka pula dikurniakan sumber air, takungan air yang menjadikan mereka subur sepanjang tahun. Walaupun tak turun hujan, takungan air itu boleh menampung keperluan air mereka, minum, untuk ternakan mereka, untuk tanam tanaman mereka. Di samping mereka kaum yang kuat yang tidak pernah kena penyakit. Kaum ni gagah kuat. Yang mereka rasa mereka takkan mati. Sebab mereka tak ada penyakit. Kita kan, bila rasa kuat, sombong, tiba ada penyakit, lemah sikit kita. Mula cakap pun slow sikit sebab apa, penyakit banyak. Jantung ada, darah tinggi ada, sekian ada, sekian ada. Tapi kaum Nabi Lut, kaum Ad ini ialah kaum yang tak berpenyakit. Mereka gagah, mereka kuat, mereka tinggi, mereka kaya. Maka perangai mereka pertama, mereka suka buat pembaziran. Pembaziran itu diterjemahkan dengan membina bangunan-bangunan tinggi. Tinggi mana? Wallahu bisawab. Tapi dalam ayat-ayat yang banyak, Allah menyebut bahawa mereka membina tiang-tiang besar. Untuk membayangkan tingginya bangunan-bangunan. Walaupun, bila kita lihat, kaum Ad ini,
tanda-tanda mereka tidak banyak dijumpai oleh manusia. Sebab ditenggelami oleh timbunan pasir yang amat dalam. Walau ramai ulama-ulama, pakar-pakar arkeologi berusaha mencari tanda-tandanya, tetapi ia memerlukan satu belanja yang besar untuk korek, untuk melihat kesan-kesan tamadun. Namun kita yakin, kita percaya berdasarkan gerakan-gerakan ataupun kita katakan beberapa tindakan-tindakan yang semasa yang kita dengar, yang kita baca, mereka giat untuk mencari kesan peninggalan ini. Yang pernah dilakukan oleh seorang ulama Islam sebagaimana disebut oleh Profesor Dr. Abdul Wahab Najjar, tapi kerana belanjanya sikit, dia tak cukup duit banyak. Dia tak cukup duit, maka dia cuma terhenti sekat jalan. Tapi beberapa pakar-pakar daripada Eropah cuba menggali semula yang dianggap ini antara tamadun yang tenggelam. Dia panggil Al-Umamul Ghabirah. Itu umat yang disebut dalam Al-Quran akan ada mereka, tapi tidak nampak tandanya, dia kerana tenggelam. Namun kesan-kesannya masih ada, kesan peninggalan ada, tapi tidak sebagaimana kaum-kaum yang lain. Kemudian kata Nabi Allah Hud AS, kamu membina bangunan-bangunan tinggi bukan kerana hajat. Bukan kamu telah membuang masa kamu, memenatkan badan kamu tanpa faedah dan melakukan perkara yang merugikan dunia, tidak menguntungkan dunia dan akhirat kamu. Islam, kita, ajaran Islam bawa apa dia? Buat satu benda biar berfaedah dunia dan juga berfaedah akhirat. Jangan buat satu benda yang tak ada faedah dunia, apatah lagi akhirat. Artinya buat benda-benda tak ada faedah ini dilarang dalam Islam. Apa pun pekerjaan kita nak buat, apa benda kita nak buat, apa pun kita nak beli biar ada faedah. Kalau kita beli tanpa faedah, makinlah pembaziran. Dan pembaziran ini kata ulama termasuk dalam jenis ni kufur kepada Allah Ta'ala. Jenis-jenis kufur. Maknanya kata kalau hari ni nikmat kita kurang, sebab kita kufur nikmat. Kenapa? Sebab membazir. Yang ada orang dulu kaya, senang. Ada orang dulu mewah, hari ni fakir, miskin, muflis. Kenapa Allah hukum dia macam tu? Sebab waktu dia senang, dia membazir. Bukan dia melampau-lampau dalam pembaziran dia. Kerana Allah menyebut dalam Quran, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak bersyukur. Saya dah sebut antara jenis kufur itu ialah membazir. Siapa yang membazir wang dia, membazir masa dia, dia kufur dengan nikmat yang Allah bagi. Kita ada masa sihat, tak nak belajar, tak nak mengaji, tak nak ke masjid, tak nak baca Quran, tak nak itu. Kita dah membazir waktu muda kita. Akhirnya bila kita tua, kita tak boleh buat benda tu. Tak mampu lagi buat sebab waktu muda kita tak buat. Maka tidak diberikan kepada kita kekuatan untuk buat waktu tu. Tapi kalau kita masih muda, baca Quran, mengaji, belajar, ke masjid, sekian-sekian, waktu tua kita masih istiqamah boleh buat. Kekuatan muda dulu masih kita warisi untuk buat ibadat. Walau mungkin kita dah tak boleh buat benda dunia, berlari tak boleh benda dunia. Maka banyak tak boleh, tapi ibadat banyak boleh. Boleh salat banyak, boleh baca Quran banyak. Allah kekalkan kekuatan kita untuk buat ibadat. Mungkin untuk buat hal-hal duniawi dah kurang, tapi kemampuan buat akhirat itu makin kuat. Maka ini kesan daripada menggunakan nikmat. Lepas tu hari ni kalau kita tengok ada orang tua bersemangat buat ibadat, seperti tak luntur, seperti tak penat, kerana mudanya dia dah buat macam tu. Tapi kalau orang masa mudanya tak menghargai masa untuk buat ibadat ketaatan, dia dapati waktu tua dia akan banyak alasan. Alasan dia banyak sebab dia tak biasa. Maka itu kesan daripada kufur nikmat. Jadi perhatikan kufur nikmat itu bukan sekadar dengan seorang kata tak bersyukur atau melakukan nikmat tadi dalam perbuatan maksiat, termasuk juga membazir. Benda yang tak ada faedah dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kata Nabi Allah Hud, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kamu membina istana-istana, membina tembok-tembok dengan menyangka kamu akan kekal di dalamnya, kekal di dunia ini, tidak akan kembali pada hari akhirat kelak. Baik, perkataan masani' kalau terjemah bahasa Melayu mudah, kilang-kilang. Tapi masani' di sini ada dua makna. Yang pertama, maksudnya kusuran musyayyadah, istana-istana yang kukuh. Wa husunan diikuti dengan tembok-tembok, pagar-pagar istana. Bila kita buat rumah besar, automatik pagar pun besar. Tak ada orang buat rumah besar pagar kecil.
Tak ada. Nama buat istana besar, pagar dia pun mesti juta-juta juga. Maka perangai kaum Ad, mereka membina rumah mereka macam istana. Rumah mereka macam kita hari ni lah, kalau orang tu kaya, walau dia bukan sultan, walau dia bukan raja, rumahnya macam istana, disebut rumah agama. Ini perangai kaum Ad. Tapi mereka, apakah maksud kita tak boleh bina rumah besar-besar? Bukan begitu. Riak mereka, sombong mereka, menyangka dengan rumah besar ni mereka tak mati. Mereka buat rumah ni kerana beranggapan mereka akan kekal di dunia. Artinya sifat lupa diri dan sombong mereka. Dan yang kedua makna masani' ialah ma'akhizul ma', mereka buat sumber-sumber air mereka sendiri. Kalau kita hari ni tangki air sendiri. Di setiap rumah ni dia ada sumber air ni sendiri. Dia ada tangki-tangki besar dia. Artinya kalaulah ada teknikal tak ada air, rumah mereka ada air. Kerana tangki-tangki mereka besar. Mereka buat simpanan-simpanan air yang banyak. Sebagaimana mereka menyimpan wang yang banyak, menyimpan makanan yang banyak, mereka menyimpan air yang banyak. Maka mereka tak ada masalah. Ini perkataan masani'. Kemudian yang ketiga kata Nabi Allah Hud AS, wa idza batashtum jabbarin, iaitu kamu pula bila menindas orang, kamu menindas dengan kejam, sombong, ukur orang, ambil harta orang, belasah orang sungguh-sungguh. Arti watak mereka ialah watak sombong, memperhambakan manusia miskin. Ini disebut batashtum, iaitu zalim dalam muamalah. Tetapi kita kalau tengok, kita diajar di dalam akidah kita, kita perlu ada tauhid. Ini mengesahkan Allah. Dalam muamalah kita, kita perlu ada benar. Bila kita muamalah dengan orang, mesti bersifat benar. As-sidq. Dan bila mana kita bergaul dengan orang, mesti kita jaga akhlak yang baik. Bila bab muamalah jual beli, kena benar. Bila gaul dengan orang, kena tunjuk akhlak baik. Dan bila kita berhukum sama orang, kita mesti adil. Siapa pun mereka kena berlaku adil. Maka ini asas dalam Islam yang kita tak boleh lari. Kita kalau bergaduh dengan orang pun kena berlaku adil. Tetapi sifat kaum Ad ini, bila mana mereka bergaduh, mereka berbalau, mereka akan melampau. Ini disebut dalam hadis di antara tanda-tanda orang munafik. Wa iza khasama fajara. 4 tanda orang munafik. Antaranya bila mereka berbalau, mereka melampau-lampau. Kita kan berbalah, kadang habis muluk sudahlah. Tak, dia muluk tak habis lagi, dia naik tangan pula. Lepas naik tangan jadi dendang pula. Lepas dendang pula dia bawa puak-puak dia pula. Akhir bergaduh besar. Benda kecil. Ini sifat munafik. Dan inilah sifat kaum Ad. Kaum Ad dahulu, bila mana mereka berbalah jadi besar. Dan mereka gunakan segala kekuatan mereka, harta benda mereka, untuk mereka menindas orang lemah. Ini wa iza batashtum jabbarin. Bila mana kamu bermuamalah dengan orang lain, kamu muamalah dengan cara sombong. Seolah-olah orang lain ni tak ada nilai bagi mereka. Dia je betul. Dia je yang kuat. Dia yang berkuasa. Ini panggil jabbarin, sombong. Kemudian bila Nabi Allah Hud AS menyebut 3 kesalahan mereka. Lalu Nabi Allah Hud berkata, fattakullah wa ati'un. Kerana itu takutlah kamu pada Allah. Dengar cakap aku. Buang sifat sombong kamu. Dan buang juga berhala-berhala yang kamu sembah yang tidak sebenar yang selain Allah. Wattaqullazi, dan takutlah kamu pada Tuhan. Amaddakum bima ta'lamun. Yang memberi nikmat yang banyak. Apa yang kamu buat hari ini. Yang kamu buat istananya. Yang kamu dapat buat itu dan ini. Semuanya kerana Allah yang beri nikmat pada kamu. Allah lapangkan. Lapangkan usia kamu, lapangkan rezeki kamu. Maka takutlah pada Allah yang memberi sekaliannya kepada kamu. Lalu kata Nabi Allah Lut lagi, amaddakum, Allah yang telah melapangkan bagi kamu bin an'amin wa banin, dengan binatang-binatang ternakan dan anak pinak. Baik, kenapa disebut binatang-binatang ternakan? Kerana itulah sumber harta dahulu. Sumber harta ialah melihat kepada berapa banyak binatang ternakan. Dan sifat binatang ternakan membekalkan makanan yang utama yang berupa daging dan susu. Atas sampai hari ini pun, bukan negara yang ada ternakan, negara ini tak akan muflis.
Negara yang mengamalkan peternakan, negara ni tak akan muflis. Sebab dia ada sumber makanan yang cukup. Dia ada sumber makanan dan minuman yang cukup. Kan itu orang yang faham tentang ekonomi, mereka akan memperbanyakkan, bahkan menjaga beberapa sektor yang utama, antara sektor peternakan. Jaga betul sektor peternakan. Kerana ia menjadikan kita tak akan kebuluran, tak akan kelaparan. Dan ia juga menjadikan kita sumber harta yang banyak. Sebab itu kita tengok ternakan tu, harganya dia lebih mahal daripada emas dan perak. Dia makin lama makin mahal pada emas. Terang tak ternakan tadi. Dan kerana sifat membiaknya lebih cepat. Kambing, dia beranak 6 ekor setahun. Kambing. Sekali beranak 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor, 6 ekor. Mungkin 3 ekor, 3 ekor. Dia cepat. Bukan nilainya lebih cepat daripada emas. Kalau kita ambil emas lah. Ambil emas berapa seketul? Kita kira emas segram berapa? Kalau sama emas segram ni RM200. Even RM300. Okay, kita ambil 2 gram berapa? Okay, 700 lah. Lalu kita pun beli kambing. Okay, nilai 700 dengan emas dengan nilai tadi. Baik, tengok dalam masa setahun. Yang kambing ni dalam masa setahun dia mungkin beranak 6 ekor. Maka nilainya tu bertambah dengan cepat. Maka emas masih lagi takak dia. Kat tu setahun. Maka kambing akan biak lagi. Sampai 40 ekor. Sampai 100 ekor. Makin banyak, makin banyak. Itu kekayaan. Dan orang nak beli, dia kena beli dengan emas. Sampai tahap bila duit itu jatuh, dia kena beli dengan emas. Maka harga ni pun melimpah, naik. Sebab tu orang kalau tahu bagaimana membina kekayaan, antaranya masalah dengan cara menjaga ternakan. Maka Allah menyebut kaum Ad ini, kekayaan mereka berupa binatang-binatang peliharaan, an'am. Untanya, kambingnya, lembunya. Ini binatang-binatang ternakan. Dan kemudian disebut wabanin. Banin bukan sekadar merujuk kepada anak, merujuk kepada tenaga kerja. Contoh pekerja paling setia dengan kita, anak kita lah. Kita ambil pekerja ni, dia balik negeri dia. Kadang tak habis tempoh dah balik lah. Anak kita nak lagi mana? Anak kita. Lepas tu kalau orang tu dia ada human capital dia atau sumber kerjanya kalangan anak dia, dia kuat. Anak-anak dia. Nak jaga pula ternakan anak kita. Kita ada anak 10 orang suruh jaga ternakan. Maka kita ada sumber ataupun tenaga yang kuat. Dan anak memang menyokong mak ayah dia. Secara umumnya. Jarang anak mencuri berbanding yang luar mencuri. Kita tak kata tak ada langsung. Jarang. Jarang orang curi barang daripada rumah dia sendiri. Dan rumah kita nak curi buat apa? Ni anak-anak dia nak tipu ayah buat apa? Dia pun dapat cukup. Allah ma'illah melainkan kalau ayah dia kedekut haji bakhir. Mungkin lah. Tapi kalau ayah dia pemurah, beri benda tu, beri benda ni, dia pun tak fikir. Ayah dia tak duit merata pun dia tak ambil. Kita kalau berjaya didik anak-anak kita, letaklah duit kat mana pun, takkan dia ambil. Dan kalau hilang pun kita takkan syok anak kita. Kita tahu anak kita tak ambil. Mungkin toyo ke bawa masuk. Mungkin kita silap tempat letak. Tapi kita tak akan kata anak. Sebab tu kita boleh letak merata duit. Yakin kita. Maka anak-anak seumpama ini menjadi kekuatan pada ekonomi kita. Yang saya sebut tenaga kerja paling baik, baiklah anak-anak. Anak-anak tenaga kerja paling baik. Sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang supaya ramaikan anak-anak, kan di situ kita ada sumber tenaga kerja yang kuat. Tapi kalau negara yang sumber tenaga kerja dia bukan berupa anak-anak, ambil import, dia akan lemah. Dia akan lemah. Cukup kalau kita tengok PKP, bila tak boleh ambil orang luar, jatuh ekonomi. Tak boleh ambil orang asing sebab PKP. Maka beberapa sektor tertentu lemah. Maka di sini kita bagaimana membina ekonomi yang kuat. Melalui sumber ternakan dan sumber anak-anak. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita supaya biar ramai anak pinak. Lah kita dah tak ramai, tak apalah. Anak-anak kita biar ramai. Maksudnya saya Ustaz dah 2 orang, Ustaz lambat cakap. Bukan Ustaz lambat cakap, awak ni lambat datang kuliah. Ustaz dari dulu dah saya cakap. Dah tak apalah, ada 2 ni, kempen anak-anak ni biar dia beranak ramai. Beranak ramai. Tak dan jaga tak apa, nenek jaga. Tak apa jaga. Ini kempen yang menguatkan umat Islam. Dan Nabi SAW menyatakan, fa inni mubahim bikumul umam. Aku bangga dengan zuriat yang ramai, umat yang ramai. Kalau kita tak larat, kita sat 2 je, sat tak boleh. Tak, anak-anak kita. Anak-anak kita jangan duk tanam, jangan ramai-ramai tu. Kalau mama 2, kau 1 je. Pak mama pun dah separuh gila 2. Misalnya. Tuan-tuan jangan ditakut-takutkan begitu. Ditakutkan tentang duitnya, ditakutkan tentang masa depannya. Kerana itu semuanya cara pemikiran jahiliah.
Kita melihat ke depan. Rezeki setiap anak kita ada rezeki. Bahkan kadang-kadang rezekinya lebih ajaib pada kita. Lebih hebat pada kita. Kita tak tahu. Umat Islam kerana mereka beriman pada takdir Allah. Beriman pada apa yang Allah tentukan, menjadi hidup bagi seronok. Kita kan kalau main teka-teki kan seronok. Seronok tak main teka-teki? Seronok tak teka-teki. Kena pula tak tahu jawapan, lagi seronok. Tunggu 2 hari baru jawab. Seronok. Maka kita tak tahu anak kita jadi apa. Ni anak depan kita ni, yang kecil-kecil jadi apa ni? Mungkin jadi Perdana Menteri, mungkin dia akan jadi menteri, mungkin dia akan jadi wali, mungkin dia akan, kita tak tahu. Dan kita dibekalkan dengan doa. Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh. Doa. Dan kita pun minta orang doa, doakan anak-anak saya. Maka itu cara kita ikat keyakinan kita pada takdir Allah Ta'ala. Sebab tak pernah menyesal orang anak ramai. Tak pernah. Yang menyesalnya orang yang tak bikin anak ramai. Walau dia boleh, tapi dia tak nak. Sampai masa dia akan melihat benda itu kerugian dia. Kemudian kata Allah, وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ, dan diberikan kebun-kebun, ladang-ladang, wa'uyun, dan sumber mata air yang banyak. Inni akhafu alaikum azaba yawmin azim, dan aku takut dek kamu dahaka pada Allah, semua yang kamu ada ini, maka Allah akan ambil semula. Dan Allah turunkan kepada kamu azab yang besar. Azab yang dahsyat. Qalu, mereka kata, sawa'un alaina. Wahai Hud, sama je. Awa'afta, kamu nak ceramah ke? Am lam takum minal wa'idhin, kamu tak nak ceramah ke? Kami tak akan ikut kamu. In hadha illa khuluqul awwalin, kami dari dulu memang macam ni. Kaya kami dari dulu macam ni. Hebat kami dari dulu macam ni. Tak ada apa pun berlaku. Dah lama dah kami buat kerja-kerja macam ni. Mana ada? Mana ada? Macam kita nasihat orang lah, kita kata awak jangan buat benda ni, nanti bahaya. Allah, saya dah lama pun tak ada pun berlaku apa-apa. Dia sombong dengan apa yang dia belum berlaku. Belum berlaku kita kata awak ni jangan makan manis-manis sangat, nanti kena penyakit. Jangan makan benda ni sangat, nanti kena jantung. Tak ada, okey je. Saya dah lama makan benda ni. Tak ada pun kena, kerana belum kena. Waktu mana dia kena baru dia ingat, Allah nasihat dah dulu. Tapi tak dengar. Dia menghijab nasihat. Mereka kata, hei Nabi Hud, wahai Hud, kamu ceramah ke? Anlam takum minal wa'idhin, kamu ceramah ke? Kamu tak ceramah ke? Kamu nasihat ke? Kamu tak nasihat ke? Kami sama je. Waktu kamu ada, waktu kamu tak ada, kami sama. In hadha illa khulqul awwalin. Kami mewarisi perangai ini daripada nenek moyang kami, tak ada apa pun berlaku pada kami. Tak ada apa pun. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Tak mungkin kami kena azab. Kami sembah berhala, tak mungkin kena azab. Kami membazir, tak mungkin kami kena azab. Kami sombong, tak mungkin kami kena azab. Kami menindas orang, tak mungkin kami kena azab. Tuan-tuan, kita faham satu bahasa sunnatullah. Siapa pun yang buat jahat, yang melanggar perintah Allah, dia tak akan keluar dari dunia ini melainkan dia akan diazab. Siapa pun. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Dia bezanya cepat ke lambat. Ada orang yang kata, saya dah mencuri lama pun tak kena tangkap pun. Bukan tak kena tangkap, belum kena tangkap. Sebab sebagian kawan yang mencuri dah lama kena tangkap. Tapi dia belum ditangkap. Sebagian yang melakukan penderakan pada Allah sudah pun kena azab. Tapi dia belum kena azab. Kerana Allah nak suruh manusia ambil pengajaran daripada mereka yang dah terkena azab. Tapi mereka tu bangga dan sombong berkata, wa ma nahnu bimu'adzabin, kami tak kena pun. Macam kita nasihat orang isap okok lah, Pak. Ya, isap okok nanti. Tak ada. Saya dah lama isap okok. 30 tahun isap okok. Yang nasihat saya mati lama dah. Nasihat saya hidup. Dia boleh kata macam tu pula. Dia punya sombong. Padahal dah orang beritahu ni. Sampailah dia kena. Waktunya dia kena baru dia ingat balik. Kerana orang yang mati lama tu bukan kerana sebab merokok. Tapi dia bila terkena dia baru ingat sebabnya merokok. Barulah dia mengambil ataupun baru teringat akan nasihat-nasihat orang dulu. Semua benda tuan-tuan setia. Kalau orang sombong ni dinasihati, dia pasti akan kata, tak ada apa-apa berlaku, okey je. Kata awaknya jangan membazir, nanti awak bankrupt. Tak ada. Saya dah lama membazir. Tak ada kenapa pun. Sampai dia bankrupt, dia akan kata Allah teringat saya dulu membazir. Kalau dia tak kena kat sini, dia akan kena dalam kubur nanti. Maka dia akan menyesali dirinya. Kalau dulu saya dengar. Kalau kami dulu mengambil peringatan. Mesti kami tak kena macam kami kena sekarang. Maka ini penyesalan-penyesalan mereka. Kemudian kata Allah, fakadzabu,
mereka terus mendustakan Nabi Allah Hud. Fa'ahlaknahum, kami binasakan mereka. Bagaimana Allah binasakan mereka? Bila mana mereka sombong sangat-sangat, maka Allah turunkan kemarau. Sehingga menjadi kering kontang. Lalu kata Nabi Allah Hud, kalaulah kamu memohon ampun pada Allah, berdoa pada Allah dan menyembah Allah, niscaya Allah kembalikan keadaan situasi asal. Kata mereka, tidak, kami tetap akan menyembah berhala kami. Lalu mereka terus pergi kat berhala, menangis depan berhala. Tak nak juga beriman, minta berhala. Tiba-tiba mereka melihat awan hitam terbentuk di langit. Dan datang angin yang kuat, mengumpulkan awan-awan hitam tadi. Lalu mereka berkata, lah tengok hari dah nak hujan, kan pasti akan mendapat kembali apa yang hilang. Dia kena kemarau panjang, binatang mati, tanah dah tak subur, air takungan kering, kemarau yang panjang. Nabi Allah Hud ingatkan mereka, kamu terus berdusta, kamu akan dikenakan azab yang dahsyat. Lalu mereka mempersendakannya dan mereka terus meminta daripada berhala. Dan mereka nampak perubahan di langit bila awan-awan menjadi hitam ditiup oleh angin yang kencang. Lalu mereka kata, ini hujan yang telah lama kami tunggu, yang akan mengembalikan apa yang kami hilang. Bawa balik kekayaan kami. Kata Nabi Hud, jangan. Itu bukan nikmat, tapi itu bala. Kamu pasti akan terkena bala. Kata Allah, fa'ahlaknahum, kami binasakan. Binasakan bagaimana? Disebut dalam suratul Haqqah. Untuk kita lebih faham. Pada ayat 6 hingga 8. Kata Allah, wa amma 'adum fa'uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum 'Ad, kami binasakan mereka dengan angin yang kencang, yang sejuk bersangatan. Datang angin yang kuat. Dan angin tadi terlalu dingin dan sejuk. Sehingga angin tadi menerbangkan semua yang ada di atas daratan. Habis terbang mereka dengan fizikal mereka yang besar, fizikal mereka yang tegak. Mereka menyangka mereka tak terkalah dan tak dikalahkan, tiba-tiba mereka berterbangan. Angin yang berlangsung, kata Allah, sakharaha alaihim, yang menimpa kampung mereka, sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, 8 hari. Macam pakej pelancongan. 7 malam, 8 hari. Angin ini terus bertiup dengan kencang sekencang-kencangnya. Sehingga menyebabkan mereka berterbangan di udara. Lalu terhempas beberapa kali. Terbang balik, terhempas beberapa kali. Sekali hempas, kepala putus. Sekali hempas, kaki dan tangan berpisah. Sekali hempas, perut ni. Semua ni, urat-urat perut keluar. Sehingga berkecai. Umpama kita baling suatu daripada atas ke bawah. Bom jatuh. Ambil lagi. Bom jatuh. Akhir apa yang tinggal? Kata Allah, apa yang tinggal? Fataral qauma fiha, dan kamu dapati kaum 'Ad tadi, itu kaum Nabi Allah Hud, sar'a, bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, bagaikan tunggul-tunggul pokok kurma yang dah rosak. Contoh kalau kita tengok pokok kelapa lah, kita tak ada pokok kurma. Pokok kelapa kalau dah rosak lama tu, dah ada ulat dah tu, dah hilang batang dia tu, tinggal sekerat, tinggal bahagian akar dia yang dah buruk, yang dah kosong. Tinggal tunggul-tunggulnya yang bergelimpangan. Dia patah riak, patah retah. Itu manusia yang besar ini diangkat dengan angin yang kuat dan sejuk, yang dingin tadi. Hempap mereka selama berulang-ulang selama 7 hari. Selama 8 hari 7 malam. Menanggalkan satu persatu fizikal mereka. Kepala mereka, tangan mereka, isi perut mereka. Akhirnya mereka bagaikan tunggul-tunggul kayu bergelimpangan. Macam hutan yang dah ditebang-tebang sedahsyat-dahsyatnya, sehingga terpotong-potong badan mereka, merata-rata. Kehancuran mereka. Adapun tempat tinggal mereka kekal. Tetapi mereka yang menghuni ini semuanya Allah Ta'ala binasa. Maka kata Allah Ta'ala, inna fi dzalika la ayah. Ia menjadi tanda dan peringatan kepada manusia. Tentang ajaibnya, bila Allah Ta'ala menyebut tanda dan juga peringatan pada manusia, ia bukan sekadar cerita yang perlu kita hadam, tetapi dia pasti akan tinggalkan kesan-kesan pada tempat yang ditinggalkan. Kerana bila kita nak dapat satu pengajaran, kita bukan sekadar kerana kita dengar, kita melihat secara bukti. Sebagaimana Fir'aun ada bukti. Sebagaimana kaum Samud ada bukti. Madain Saleh atau disebut ular.
Ini kalau kita pergi Mekah dah, sebab Kerajaan Saudi dah tak ada duit. Maka dia nak buka, dia nak jadikan pelancongan sebagai sumber terbesar. Maka dia buka semua tempat pelancongan. Hari ni kalau kita pergi umrah, imam visa ziarah, pelancongan, ataupun visa umrah. Jadi kita buat visa ziarah ni, kita boleh pergi belaka. Maka dia buka semua tempat-tempat pelancongan. Untuk tengok. Iaitu tujuan dia buat apa itu hal dia lah. Tapi kita dalam masa dapat pengajaran. Nampak bagaimana madain soleh. Yang bila Allah Ta'ala kata, Allah tinggalkan tanda-tanda itu untuk pengajaran. Allah tinggalkan badan Fir'aun untuk pengajaran. Allah tinggalkan Paramid sebagai pengajaran. Kaum Thamud sebagai pengajaran. Demikian juga kaum Ad. Sebab itu para ulama amat yakin, berdasarkan apa yang sudah pun berlaku dan dia ditunjukkan, kaum Iram ini mesti dibongkar kembali tempat mereka untuk ditunjukkan apa yang Allah beritahu. Inna fi dzalika laayah. Allah tinggalkan tanda-tanda sebagai pengajaran. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi manusia macam biasa perangai mereka payah nak ambil pengajaran. Kita umpama kelkatu. Dia tengok kawan-kawan dah terperangkap di dalam jerat air yang dipasang di lampu, akhirnya masuk sekali juga. Dah jenis kelkatu tak faham bahasa. Umpama kelkatu api yang tu jatuh berguguran ke api. Umpama lalat yang dah tengok ni, perangkap lalat, dia pergi masuk juga. Umpama semut yang dah tengok kawan-kawannya mati, tenggelam dalam madu, dia terjun juga. Umpama tikus yang dah lihat perangkap kawannya mati, pun dia perangkap, dia kena juga. Maka perangai sebagai manusia macam binatang. Tak nak ambil pengajaran. Ini disebut oleh Allah. Tentang kenapa tak nak ambil pengajaran? Sebab sombong tu tak boleh buang. Sombong ni ialah kotoran yang paling degil untuk kita buang. Kesombongan kita. Sebab tu kalau kita masih ada penyakit-penyakit sombong, kita akan terhijab pada banyak kebenaran. Banyak kebenaran kita akan terhijab. Sebab itu kerja kita sebelum kita mati, buang sombong. Kerana sombong penyakit pertama yang iblis kena. Dan penyakit pertama yang turun atas dunia. Dan penyakit itu dia kena pada semua orang. Semua orang. Orang alim sombong dengan ilmu dia. Orang kaya sombong dengan hartanya. Orang lawa sombong kecantikannya. Orang gagah sombong kekuatannya. Orang ada kuasa sombong kuasanya. Orang tak ada apa-apa pun sombong sebab dia tak ada apa-apa. Sombong juga. Sebab itu menjadi perangai. Kenapa sombong? Kaya pun tak, kuasa pun tak. Alim pun tak, apa tak. Saya nak sombong. Apa masalahnya? Saya nak sombong. Sombong juga. Yang disebut oleh Nabi SAW, antara golongan yang dibenci ialah orang miskin yang sombong. Ini mustakbir. Miskin, tak ada apa. Harta tak ada, pangkat tak ada. Makan minum pun orang bagi, tapi sombong. Ni nak bagi beras, tak sana. Sombong dia. Kita pula dia pekerja dia. Dia arah kita pula. Ni kenapa lambat hantar bantuan? Orang bagi mujur. Dia jadi penyakit ni bahaya. Kerana penyakit ni dia akan kena semua orang. Tanpa terkecuali. Ulama'nya ada sifat ini. Orang kayanya ada sifat ini. Sebab itu kerja kita mengikis kesombongan. Sebab itu Rasulullah sebut satu hadis Nabi SAW. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tak akan masuk syurga orang yang ada walau sebesar biji sawi sifat sombong. Kerana yang akan masuk syurga ni tak ada sombong. Jadi tuan-tuan kita ni nak masuk syurga cepat, buang sifat sombong cepat sikit. InsyaAllah cepatlah kita ke syurga Allah. Tapi kalau sombong tu masih ada, tak kira sombong dengan siapa-siapa pun, maka kikislah sungguh-sungguh, mujahadahlah sungguh-sungguh, doalah sungguh-sungguh, kita keluar dari dunia ni tanpa bawa sifat sombong kita. Kita cuma manusia yang akan berakhir dengan kematian. Kita manusia yang akan berakhir dengan tidak membawa pulang apa-apa, melainkan amal soleh kita. Kita ialah manusia yang akan berakhir dengan ditinggalkan seorang-seorang. Tak ada lagi kawan, tak ada lagi keluarga. Tak ada lagi orang kita cinta, tak ada lagi orang yang kita sayang. Kita cuma bersendirian berjalan menuju Allah. Maka semua akan bergerak seorang diri. Tuan-tuan kita kalau gerak seorang diri nak sombong kat mana? Nak sombong kat mana kalau kita tahu kita bergerak seorang diri, tinggal seorang diri, bertanggungjawab seorang diri, jawab soal munkar, nakir seorang diri, tanpa ada yang bantu, tanpa ada yang tolong. Oleh sebab itu mujahadah buang sombong satu cara atau satu perkara yang paling penting untuk kita buat. Yang kita duk mengaji, duk belajar ni antara nak buang sifat sombong. Kemudian Allah tutup ayat. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad. Lahu wal aziz, dia maha perkasa untuk mendatangkan kembali azab. Mengulangi kembali azab pada yang neraka. Dan dalam masa yang sama ar-rahim, penyayang. Kalau kamu bertaubat
kalau kamu ambil pengajaran, kalau kamu ambil iktibar, kalau kamu beriman, kalau kamu dengar perkataan dan juga mentaati Nabi SAW. Maka Allah penyayang. Allah sayang yang tunduk dan patuh. Tapi ingat, yang sombong, yang nak lawan, Allah Maha Perkasa. Sebagaimana Allah dah mendatangkan azab pada kaum-kaum terdahulu, maka tidak mustahil untuk Allah mendatangkan azab yang sama kepada kita. Kepada kamu, kepada setiap yang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.